Majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri bin Muhammad untuk membacakan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذريتنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pasangkan telinga anda atau menyediakan bahan catatan untuk mencatat segala ilmu yang akan disampaikan oleh ahli-ahli panel, kerana pada akhir forum nanti, bukan di akhir, di tengah-tengah forum nanti akan diadakan satu kuis spontan untuk semua murid. Hadiah disediakan. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, bagi tidak membuang masa, saya selaku pengajaran majlis dengan ini menyerahkan majlis ini kepada saudari Nik Azwani binti Nik Azmi selaku moderator forum pada hari ini. Majlis dengan ta'zimnya mempersilakan. Terima kasih kepada kekanda saya, Ustazah Fatimah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati guru kanan, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Zainal. Yang saya hormati rakan-rakan guru dan seterusnya anak-anak didik Ustazah yang saya sayangi. Baik, sebelum ini tak mula lagi forum Sebelum Ustazah mulakan forum, Ustazah harap kerjasama dari anak-anak semua, seperti mana yang Ustazah Fatimah cakap tadi, pasangkan telinga, buka minda. Okey, matangkan fikiran awak sebab kita ni sekarang dalam majlis ilmu, dalam majlis ilmu. Okey, jadi Ustazah harap kerjasama awak semualah untuk memberi sepenuhnya perhatian pada apa yang akan disampaikan oleh panel kita. Boleh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setinggi-tinggi kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya
dengan peluang, ruang yang diberikan pada kita pada tengah hari ini walaupun cuaca agak panas. Tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana untuk memperingati kepada kita sempurna pada bulan ini. Ustaz tak nak sebut bulan apa. Sebab itu satu soalan kuis lah nanti. Bulan apa sekarang ni? Satu peristiwa, satu sejarah Islam yang mana yang perlu kita hayati, kita fahami, kita tahu apa sejarah yang berlaku pada bulan ini. Bulan apa tu? Bulan apa? Bulan Muharram. Alhamdulillah. Rasa seronok Ustazah awak boleh jawab. Risau sebenarnya, takut tak tahu. Sebab kita jarang guna bulan-bulan Islam kan. Kita tak guna. Kita selalu disebut Julai, bulan 7. Macam tu kan. Okey, tanpa melengahkan masa, sebelum Ustazah memulakan forum kita pada hari ini, bolehlah Ustazah memperkenalkan ahli panel kita yang tidak asing lagi dengan kita. Yang sebelah kanan Ustazah Al-Fadilah lah sebab Ustazah kan. Al-Fadilah Ustazah Hajah Mariatul Kabariyah, merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Kenal kan? Ada yang tak kenal? Alhamdulillah. Dan sebelah kiri Ustazah Al-Fadilah Ustazah Rosyadah binti Yaakob, juga merupakan guru Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, guru bahasa Arab. Okay, jadi kita jemput khas kedua ahli panel kita pada hari ini. Kedua-dua ahli panel ni hebat. Kalau tengok latar belakang mereka punya pendidikan, Masya Allah, hebat. Ustazah sebenarnya nak sebut, tapi mereka pesan jangan sebut. Jangan sebut. Jadi Ustazah pun, okeylah, tak apa, kita tak payah sebut. Okey. Baik. Sekarang kita bulan apa, anak-anak? Bulan Muharram. Okey, bulan Muharram. Bulan pertama dalam Islam. Alhamdulillah. Ustazah nak tanya satu soalan dulu. Boleh tak pihak penaja sediakan hadiah satu? Kita sedia hadiah siap-siap awal ni. Kita bagi dulu satu. Okey, angkat tangan. Ustazah tanya soalan, awak angkat tangan, berdiri jawab. Tidak perlu menjerit. Cuma kuatkan suara sahaja. Boleh? Okey, sekarang adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, tahun ke berapa Hijrah? Okey, yang belakang sekali. Dia lebih awal angkat. Belakang baju yang warna kuning. Kuning biru. Okey, betul bang? Ustazah nampak anak teacher Wawa kan? Okey, tahun berapa? Cikgu-cikgu tolong dengar sama. Cikgu-cikgu minta kerjasama. Betul betul, Alhamdulillah. Mana penaja? Bagi hadiah. Bagi hadiah penaja. Okey, Alhamdulillah. Ya Allah, hebat. Budak Wan Kemara ni hebat. Okey. Sabar. Banyak soalan lagi. Hadiah pun banyak lagi. Banyak soalan lagi. Okey, jadi seterusnya Ustazah nak teruskan kepada soalan pertama kita. Ustazah nak kita tanya ahli panel kita. Okey. Apakah maksud hijrah? Dalam konteks penghijrahan sebenar seorang pelajar. Siapa pelajar kat sini? Awak lah. Belum. Bukan soalan lagi. Ustazah ni tanya soalan, tanya pada panel. Nanti panel cakap, baru Ustazah tanya balik. Boleh? Okey, falyatafadhal mashkura ahli panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Semua sihat? Ya. Alhamdulillah. Okey. Terlebih dahulu kita kena bersyukur kepada Allah sebab kita merupakan insan-insan yang dipilih oleh Allah untuk menghadiri majlis ilmu pada hari ini. Walaupun kita hanya buat di sekolah, tetapi di mana saja majlis ilmu yang diadakan, tetap Ustazah doakan semoga kita sama-sama mendapat keberkatan. Dan insya-Allah, terima kasih Ustazah ucapkan kepada Ustazah Nik selaku moderator pada hari ini. Dan insya-Allah semoga apa saja yang Ustazah sampaikan kepada hari ini semoga mendapat manfaat kepada kamu. Tak sikit, tak banyak, sikit kan. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi. Sebenarnya Ustazah bukanlah seorang yang paling selayak-layaknya untuk bercakap. Bab-bab ni ada lagi insan-insan yang lebih layak untuk bercakap soal Ma'al Hijrah ini. Baiklah, berbalik kepada soalan, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah itu? Dan kita nanti Ustazah akan kaitkan dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Konteks kita sebagai seorang pelajar. Baiklah, hijrah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang diambil daripada perkataan hajara. Hajara nah. Ejaan dia menggunakan huruf ha, ha bulat tu, ha simpul. Bukan ha yang pedas tu. Kalau ha pedas tu dia ubah makna dah. Jadi hajara, ha jim ra. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hajara ni? Hajara pindah. Jadi kamu jangan silap eja hajara, ha pedas tu dia jadi batu pula. Hajarul Aswad kan? Batu hitam. Okey, baik. Hajara. Dengar baik-baik. Baik. Dari segi bahasa, hajara ini hijrah ini bermaksud perpindahan. Perpindahan, memutuskan ataupun keluar daripada satu negeri ke suatu negeri yang lain. Atas tujuan yang baiklah. Dari segi istilah pula, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita lihat dari segi sejarah Islam, hijrah sering dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam dari kota Mekah ke kota Alhamdulillah. Jadi Ustazah rasa kamu pun dah banyak belajar tentang hijrah. Ustazah tak perlu nak huraikan banyak-banyak tentang hijrah. Cuma kita perlu ambil ibrah di mana peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW suatu masa dahulu adalah di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pada ketika itu di kota Mekah Islam disebarkan. Nabi Muhammad giat berdakwah. Jadi ramai masa tu kaum Quraisy Mekah yang dah memeluk Islam. Jadi berlakulah orang kata terancam. Mereka rasa terancam sebab ramai yang dah peluk Islam. Jadi berlaku penindasan, berlaku kezaliman, berlaku penyiksaan yang dahsyatlah terhadap orang-orang yang telah memeluk Islam ni. Jadi atas sebab itu Allah merintahkan supaya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebab umat Islam pada ketika itu menerima penindasan yang amat dahsyat. Jadi bagi mempertahankan agama Islam, bagi mempertahankan nyawa dan keselamatan umat Islam, mereka berhijrah. Bukan saja-saja berhijrah nah. Okey, apa lagi tujuan hijrah pada ketika itu? Siapa tahu? Okey. Kedua adalah sebagai strategi untuk mengembangkan agama Islam. Ialah setakat di Mekah. Jadi bila berhijrah ke Madinah, Islam akan semakin berkembang, umat Islam akan semakin bertambah, Islam akan semakin kuat. Islam akan semakin kuat. Jadi dalam konteks kita sebagai pelajar, apa yang boleh kita kaitkan dengan peristiwa hijrah ini? Kita perlu berani untuk berhijrah. Berhijrah dari segi apa? Berhijrah daripada sikap-sikap yang ada pada diri kita yang buruk. Berhijrah kepada yang lebih baik. Yang baik berhijrah kepada lebih baik. Yang lebih baik kepada yang lebih baik. Betul? Berhijrah daripada sifat yang sikap kita yang tidak mengambil berat tentang pelajaran.
kita berhijrah kepada menjadi seorang murid yang mengambil berat tentang pelajaran kita, kerja sekolah yang kita ada perlu kita laksanakan dan lain-lain lagi lah. Jadi Ustazah rasa setakat itu saja Ustazah ulas tentang ta'rif hijrah dan Ustazah serahkan kembali kepada Ustazah Ning. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Rosyadah. Masya Allah. Soalan pendek, jawapan Ustazah Karang tadi 2 muka surat. Ramai ni anak-anak murid kita yang tulis kat depan ni pun. Selok-selok kertas tulis punyalah banyak. Ustazah tanya sikit je kan. Ustazah tanya apa itu hijrah. Kalau Ustazah tanya sekarang boleh jawab tak? Wah, hebat. Hebat. Tadi 2 soalan pun jawab spontan. Okey. Kita simpan dululah soalan. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah semata-mata. Berhijrah bukan kerana siapa-siapa, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena yakin bahawa Allah itu Maha Pengampun dan Maha penyayang, mengasihani. Okey. Baik. Seterusnya, Ustazah nak terus kepada soalan kedua. Lepas ni baru kita tanya soalan. Boleh? Ustazah tanya soalan panel kita dulu. Tanya soalan dekat panel kita dulu. Baik. Ustazah nak tanya soalan pada ahli panel kita yang kedua. Okey, bagaimana sejarah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa kaitannya dengan bulan kita yang kita bulan sekarang ni. Bulan apa? Bulan Muharram. Apa kaitan dia? Kita dengar cerita dari Ustazah. Dari Ustazah Mariatul. Sebab hijrah bukan dalam bulan Muharram. Nanti kita dengar cerita. Boleh? Dipersilakan Ustazah Mariatul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada Ustazah Ning sebagai moderator kita pada tengah hari ini. Yang dikasihi Adinda Ustazah Rosyadah dan seterusnya guru-guru dan juga anak-anak murid yang Ustazah kasihi sekalian. Okay, boleh dengar tak Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Okay, baik, tadi sebagaimana yang kamu dah dengar, okay, kat belakang ada orang sembang lah. Bagi perhatian. Okey. Ni majlis ilmu kan? Kita duduk sini bukan nak sembang, nak dengar apa Ustazah cakap kat depan ni. Okey, baik. Okey, sebagaimana yang kamu sedia maklum, tiap-tiap tahun kita ada sambutan Ma'al Hijrah. Ma'a tu maksud dia bersama. Al-Hijrah maksud dia hijrah. Okey, tadi Ustazah Nik ajukan soalan kepada Ustazah tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah biasa dengar dah, tapi tak apa, kita ulang balik. Ilmu ni kalau ulang-ulang balik, insya-Allah dia tak lupa kan. Okey. Sebenarnya, sekarang ni bulan apa? Ya, Muharram. Muharram adalah bulan yang keberapa? Okey, bulan yang pertama daripada 12 bulan yang ada dalam bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Lagi? Last kali Zulhijjah. Okey, yang tu semua kamu insya-Allah ingat saya rasa. Kalau tak ingat tu teruk sangatlah. Kamu kena balik, study balik kalau belum ingat bulan-bulan Islam ni. Jangan duk ingat Januari, Februari, Mac saja nah. Bulan Islam kena ingat. Sebab dengan mengingati bulan inilah kita akan tahu ibadah-ibadah yang kita akan lakukan. Sebab Islam ni dia ibadah, dia berkaitan dengan masa. Kan? Kalau solat, dia berkaitan dengan masa. Kena tunggu masa waktu baru boleh solat zuhur.
Gelincir matahari. Asar pula lagi. Ada masa dia pula. Maghrib ada masa dia. Kita tak boleh buat ikut dan. Begitu juga dengan puasa. Ada masa dia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi ibadah dengan bulan, dengan hari, dia berkait rapat. Jadi jangan pandang, orang kata pandang ringan tentang bulan-bulan dalam bulan Islam. Kalau tak ingat Januari, Februari tak apa lagi. Kalau bulan Islam tak lagi sampai bulan Ramadan tak tahu kata belum puasa ke ini. Tak boleh lah. Betul tak? Jadi penting lah bulan-bulan Islam ni. Ada sembang belakang noh. Saya panggil mai ganti tempat ustazah. Okey, baik. Jadi bila kita melihat kembali peristiwa hijrah, okey, sebagaimana kamu tahu Nabi telah dilantik menjadi rasul pada umur berapa tahun? 40 tahun. Di mana? Ketika Nabi berada di mana? Di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Yang tu pakai ingat. Dan malam itu juga digelar sebagai malam Lailatul Qadar. Peristiwa pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik, kemudian apabila umur Nabi 53 tahun, Nabi mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, iaitu setelah 13 tahun Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut je Nabi, walaupun tak sebut Muhammad, kamu sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak sambut salawat Nabi adalah orang yang sombong, orang yang fakir, orang yang miskin. Kamu nak jadi miskin ya? Tak mau. Jadi bila dengar saja sesiapa saja menyebut Nabi Muhammad, kamu sambutlah dengan sallallahu alaihi wasallam. Kamu berselawat sekali, Allah Ta'ala akan selawat ke atas kamu 10 kali. Tak mau ke? Okey, jadi bila Nabi mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah, okey, iaitu sebenarnya peristiwa iaitu berlaku pada malam hari pada malam 1 Rabiul Awal. Bukan 1 Muharram. Malam 1 Rabiul Awal, baginda Nabi ketika berada di rumah baginda telah dikepung oleh 11 orang kafir Quraisy. Mereka nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh, bencinya mereka kepada Nabi Muhammad dan pada para pengikut baginda. Sebab tu sebelum tu mereka telah melakukan pelbagai siksaan ke atas orang Islam sebagaimana yang disebut oleh Ustazah Rosyadah. Jadi atas dasar untuk menyelamatkan orang Islam pada masa itu, Allah telah perintahkan Nabi untuk berhijrah dimulai dengan malam 1 Rabiul Awal. Okay, Nabi telah berjaya memboloskan dirinya dengan cara keluar dan menggenggam segenggam pasir. Nabi ambil kan? Nabi ambil segenggam pasir. Manakala tempat Nabi pada malam itu telah digantikan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina sepupu baginda lah. Sayyidina Ali sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kemudian Nabi berjaya keluar, Nabi genggam segenggam pasir, Nabi baca ayat iaitu daripada surah An-Nahlu ayat 9 Surah An-Nahlu ayat 9. Itu apa ayat dia? Ayat dia simple saja, kita boleh amal ayat ni. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Nabi ada kata Nabi kita baling tabuk pasir tu dekat orang yang kepung, orang kafir yang kepung rumah Nabi pada malam tu. Dan apabila berlaku keadaan itu, mereka semua tertidur tak sedap. Daripada tertidur, Nabi pun berjaya memboloskan diri menuju ke Jabal
Jabal apa? Jabal Sur. Jabal Nur yang peristiwa penurunan Al-Quran. Ni Jabal Sur. Sawara Sur. Jabal Sur. Okey, Jabal Sur ni dia tak jauh daripada Masjidil Haram lah, dekat saja. Dia tinggi, bukit tu berbatu-batu. Jadi Nabi bersama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah sama-sama panjat bukit tersebut pada malam tersebut. Pada malam tersebut dan bermalam di situ. Okey. Jadi di situ Nabi telah bermalam selama 3 malam. Berapa lama? 3 malam. Selepas 3 malam Nabi baru keluar menuju ke Yasrib pada masa tu. Okay, dalam masa yang sama, lama sangat pun saya cakap ni. Okay, dalam masa yang sama, Saidina Abu Bakar telah berpakat dengan seorang lelaki yang bukan Islam yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Supaya membawa unta untuk meneruskan perjalanan ke Yasrib. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni dia jadi juru pandu kepada Nabi dan Saidina Abu Bakar untuk menuju ke Yasrib. Yasrib pada masa tu belum dikenali sebagai Madinah Yasrib ni dia makna dia tak apa elok, nanti saya bagi tahu lah maksud dia. Okey. Jadi Nabi meneruskan perjalanan dengan di jalan yang tidak biasa dilalui. Bukan macam highway highway ni kita kata jalan yang biasa kan untuk pergi KL kan. Tapi Nabi nak pergi ke Yasrib pada masa tu Nabi ikut jalan pedalaman. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni dia pakar tentang selok belok jalan tersebut. Jadi Nabi dan Saidina Abu Bakar telah berjaya daripada diekori oleh orang kafir Quraisy, kecuali ada seorang saja orang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Nama apa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia kejar Nabi dengan menaiki kuda. Nabi naik unta kan. Jadi Suraqah bin Malik ni dia berjaya ke tidak? Tak berjaya pun. Walaupun dia tahu dia berjaya kesan jejak Nabi, tapi dia mengalami azab daripada Allah lah, iaitu kuda dia tu kaki dia asyik tenggelam je dalam pasir. Lari-lari tenggelam dalam pasir sebanyak 3 kali, dan Suraqah sendiri juga terjatuh daripada kuda tersebut. Dan sebanyak 3 kali. Jadi dia tak berjaya menjejak Nabi. Dan akhirnya Nabi berjaya sampai ke satu tempat. Belum lagi. Satu tempat yang nama dia, siapa tahu? Quba. Quba ni dekat je. Kalau dari Masjid Nabawi, lebih kurang ada 5 minit saja kan. Siapa pernah sampai Madinah? Ada tak lah anak-anak murid Ustazah ni yang pernah sampai ke Mekah, Madinah? Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Okey. Jarak Quba dengan Madinah dia dekat sajalah, dah 5 minit saja, lebih kurang begitu kalau naik kereta. Okey, jadi Nabi bila sampai di situ, Nabi telah membina masjid yang pertama dalam hijrah. Itu Masjid Quba sendirilah. Faham tak? Itu adalah masjid yang pertama didirikan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian Nabi sampai di Quba itu adalah pada 8 Rabiul Awal. Okey, 8 Rabiul Awal. Kemudian apabila selama 8, 9, 10, 11, okey, lebih kurang 3 hari selepas itu Nabi meneruskan perjalanan menuju ke Yasrib, iaitu Nabi tiba di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik tak? Cantik sangat. Allah atok noh. Jadi
Ketibaan Nabi telah disambut dengan girang gembiranya, dengan paluan kompangnya dan dialunkan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatin wada'. Ustaz tak pandai nasyid. Itulah lagu yang dialunkan oleh orang-orang Islam yang berada di Yasrib pada masa itu, dan juga orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang telah tiba awal pada masa tersebut. Mereka sangat menanti-nantikan Nabi Muhammad untuk tiba di sana dengan hati yang cukup risau akan keselamatan Nabi dan Saidina Abu Bakar. Alhamdulillah, perancangan Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik. Walaupun kehebatan musuh tu ramai kan. Musuh orang kafir Quraisy memang ramai. Tapi Allah berjaya. Menandingi mereka lah. Okey, Allah Maha Kuat. Allah Maha sebaik-baik perancang. Jadi bermula dari saat itulah bermulanya kehidupan baru orang Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, dan Nabi sendiri dan juga Saidina Abu Bakar di tempat yang baru, di kediaman yang baru, menumpang dulu orang-orang Islam yang baik hati pada masa itu, menjadikan mereka orang Muhajirin ini sebagai keluarga angkat. Ada yang setengah menawarkan isteri, sanggup menceraikan isteri, beri kepada orang Islam yang berhijrah, sampai macam tu sekali. Harta mereka sanggup bagi, rumah dan sebagainya, tanah. Hebatnya perjuangan orang Islam pada masa dahulu. Sampailah Islam berkembang dengan luas sehingga sampai ke Malaysia ni. Kita ni dapat memeluk Islam, dapat mengucap la ilaha illallah dengan sebab apa? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sayang biasa-biasa. Sayang yang teramat-amat berbanding orang lain. Allah nombor satu, Nabi Muhammad. Seterusnya diri kita, ayah ibu kita, adik-beradik kita, seluruh muslimin dan muslimat. Faham tak? Okey, dan Madinah ni, Yasrib telah ditukar kepada nama Madinah Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah maksudnya bandar yang bercahaya. Dan Madinah ni dia ada banyak kelebihan dia. Di situlah ada jasad Nabi, kubur Nabi di situ. Di situ ada Raudatul Jannah, di dalam masjid Nabi ada taman syurga. Siapa nak ke dunia ni, kat dunia ni dia nak pergi taman syurga, dia boleh pergi Madinah Al-Munawwarah ziarah Nabi Muhammad. Nabi kata, siapa yang menziarahiku waktu aku dah meninggal dunia ni, seperti dia menziarahiku waktu aku hidup. Nampak tak? Besar dia punya pahala. Kita kena tenang azamkan diri kita untuk satu hari kita dapat ziarah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri salam di hadapan kubur baginda, menziarahi isteri-isteri baginda yang berada, dan anak-anak baginda dan sahabat-sahabat Nabi dan syuhada yang telah gugur syahid yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kalau cerita Madinah ni terlalu banyaklah, saya tak nak sebut. Saya doakan kamu satu hari sampai, semua kita boleh sampai, yang dah sampai boleh sampai lagi ke sana insya-Allah. Dan Madinah juga digelar sebagai bumi haram selepas Mekah. Mekah disyiarkan sebagai tanah haram oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Manakala Madinah digelar tanah haram oleh dan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh buat benda-benda gaduh, menumpahkan darah, berperang, sengaja merosakkan pokok-pokok, tebang pokok, memburu binatang dan kejar binatang dan sebagainya. Tak boleh ada usik-usik binatang kat sana. Dan tanah, istimewanya tanah ataupun bumi Madinah, bila kamu cium dia tak bau apa-apa. Dia tak macam tanah kita. Kalau cium tu macam kamu cium benda kosong, dia tak bau apa. Kalau tanah kita dia berbusuk kan. Kalau tanah bendang dia bau bendang, tanah tepi parit dia bau. Dia macam-macam bau dia. Tapi bumi Madinah dengan berkat jasad Nabi dia ada di situ, bumi Madinah dia
tiada bau. Apabila hujan turun, dia ada satu bau yang agak sedap untuk kita hidu. Okey, untuk itu Ustazah berhenti dululah. Ustazah kembalikan kepada Ustazah Nik. Okey, terima kasih Ustazah Mariatul. Baik, awak boleh faham ke? Boleh faham ke? Okey, sirah ni sebenarnya faham boleh. Cuma nak ingat tu yang susah. Sebab sirah ni dalam bahasa Arab dalam bahasa Melayunya kita sebut sejarah. Sejarah ni nak tak nak kita kena ingat tarikh, tempat berlaku. Sebab benda tu yang berlaku bukan depan mata kita. Jadi memerlukan hafalan lah juga. Tapi walau bagaimanapun Ustazah tengok tadi ada yang duk menjawab sikit-sikit. Maksudnya awak tahu. Sebenarnya awak tahu kisah ni. Cuma nak cerita secara detail tu mungkin belum sampai masanya lagi lah kot. Kan? Macam Ustazah Maria tu memang dia bidang dia. Ustazah sendiri pun rasa tak mampu nak cerita macam tu. Baik. Akhirnya berjaya ke tidak penghijrahan Rasulullah? Berjaya ke tidak? Maksudnya itu telah membuktikan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya dah berjaya membuktikan Rasulullah ini adalah perancang atau orang yang merancang strategi yang terbaik. Jadi kita sebagai umat dia nak tak nak, tidak dapat tidak, kita perlu mengambil iktibar, kita contohi hati-hatinya Rasulullah dalam menyusun satu-satu strategi. Boleh faham? Boleh faham tak? Tinggi sangat bahasa Ustazah. Okey, jadi Ustazah nak kita stop dulu dengan ahli panel. Kita pi soalan kuis dulu. Nampak depa semangat dengan soalan kuis. Okey, pihak penaja sediakan hadiah ya. Minta sediakan hadiah. Okey, Ustazah tanya soalan, awak angkat tangan, bangun. Jawab dengan baik. Okey, jawab dengan baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Kita sekarang duduk dalam majlis ilmu. Awak ingat awak nampak tak ilmu? Tak nampak. Sebab dalam Al-Quran pun Allah cakap al-ilmu kan nur. Ilmu ni seperti cahaya. Nampak tak cahaya? Siapa nampak cahaya? Ada yang nampak cahaya. Kalau Ustazah tanya Teacher Wani, cikgu sains pun rasanya dia kata dia tak nampak cahaya. Allah sambung lagi, la yahdi lil asi. Dia tak dapat. Orang yang bermaksiat ketika dalam majlis ilmu, dia tak akan dapat ilmu tu. Maksiat Ustazah, ganah sangat. Maksiat di kalangan orang yang menuntut ilmu ni macam mana? Kalau awak ni sebagai pelajar, dia tak dengar cikgu bercakap. Dia macam itulah. Dia kacau kawan. Itulah maksiat yang dia lakukan. Faham tak? Okey. Baik, Ustazah nak tanya, apa maksud hijrah? Kita duk sebut hijrah. Hijrah ni apa maksud hijrah? Ni abang TKRS ni. Okey, bangun. Cikgu-cikgu minta tolong dengar jawapan Jawab. Mai ke depan. Hadiah hebat-hebat ni Ustaz dengar. Hadiah hebat-hebat ni. Untung yang dapat. Hello. Okey, apa itu hijrah? Hijrah ialah perkataan yang dari bahasa Arab yang membawa maksud hajaru. Hajaru dari segi bahasa ialah berpindah dari satu negeri hingga ke negeri lain. Dari segi istilah ialah mengikut perintah Allah. Wah, tengok buku ke? Masya Allah. Awak ada ingatan yang baik. Ni insya-Allah boleh jadi Al-Hafiz. Bukan calang-calang orang boleh sebut sampai macam tu. Ini memerlukan ingatan yang sangat baik. Okey, tahniah bang, tahniah. Baik, soalan seterusnya. Tapi tak apa kalau tak jawab macam tu. Itu special tu. Itu orang yang special boleh jawab macam tu.
Kalau awak tak boleh jawab macam tu pun sekurang-kurangnya awak dapat satu perkataan pun tak apa, diterima. Tapi walaupun satu perkataan yang betul lah. Yang betul dan tepat. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan tarikh Nabi berhijrah. Hujung di luar sana. Ustazah kira mata ustazah yang nampak Okey, hujung. Ya bang. Ya betul. Betul. Tak apa, pi habaq dekat Ustaz Syukri pun tak apa. Jawapan dia. Ustaz Syukri tolong dengar Ustaz. Tarikh Nabi berhijrah. Habaq kat Ustaz Syukri. Betul tak Ustaz? Saya terbiar awal tadi. Ni satu tadi yang satu Muharram tak. Apa kaitan dah? Betul tak Ustaz? Tak betul. Okey, kita buka peluang untuk orang lain. Kita ambil yang perempuan pula. Okey. Yang tengah. Ya, betul kakak. Ya. Mai ke depan. Ni yang catat tadi. Tak catat. Tarikh Nabi berhijrah. Hijrah yang pertama. 1 Rabiul Awal. Masya Allah. Betul tak Ustazah Fatimah? Betul. Bagi hadiah. Tahniah. Hadiah banyak lagi kan? Okey. Nak lagi tak soalan? Last. Okey. Baik. Semua diam. Shh. Okey, ketika umur berapakah Nabi diwahyukan untuk berhijrah? Okey, sebelah Teacher Wani tu. Jawab kat Teacher Wani. Allahu Akbar. Mai ke depan. Ustazah Fatimah tolong dengar Ustaz. 40. 40. Ustazah rasa tidak tepat. Ni siapa dah nama? Ulwan. Ta'ali Ulwan. Tapi baru berapa soalan? 1, 2. 56. Tepat je. 56. Salah tak tepat sikit lagi nak tepat. Okey abang. Tepat sekali. Tahniah. Ya, betul. Sebab dia ada catat. Ustazah nampak siapa yang catat, siapa yang tidak catat. Tapi abang tu tadi memang special betul. Dia tak catat pun. Dia terus lekat kat sini. Itu anugerah lah tu. Baik, cukuplah ya 3 soalan. Jadi walaupun kita kembali ke perbincangan kita. Walaupun banyak rintangan, banyak risiko yang sudah semestinya risikolah untuk Nabi berhijrah, tapi di atas semangat, di atas strategi, bijaknya Rasulullah mengatur strategi, akhirnya Rasulullah berjaya. Baik, kita nak kaitkan pula dengan awak sebagai seorang pelajar. Apa yang boleh awak ambil ibrah? Ibrah tu pengajaran dari peristiwa hijrah ini. Jadi nak tanya soalan seterusnya pada ahli panel kita, Ustazah Rasyadah. Tugas utama seorang pelajar Muslim, yang ni awak kena dengar betul-betul. Ada lagi soalan. Tugas utama seorang pelajar Muslim di zaman yang penuh cabaran.
Okey, di zaman yang penuh cabaran ini, apakah hijrah yang patut atau wajar anak-anak didik kita lakukan? Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Nik, rakan ahli panel Ustazah Mariatul. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, berbalik kepada soalan daripada Ustazah Nik tadi. Apakah peranan atau tanggungjawab kita sebagai murid-murid yang beragama Islam ini? Sudah tentulah sebagai pelajar, tanggungjawab kita adalah untuk belajar bersungguh-sungguh. Belajar untuk mendapat ilmu, untuk mencapai cita-cita. Seterusnya, untuk mengubah masa depan kita. Jika kalau ibu ayah kita bekerja sebagai seorang penoreh, takkan kita pun nak jadi penoreh. Betul tak? Sekurang-kurangnya kita jadi penjual getah. Okey, baik. Tanggungjawab kita kepada Allah sebagai seorang pelajar Islam sama juga seperti umat-umat Islam yang lain, menunaikan solat 5 waktu, menunaikan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, berpuasa dan sebagainya. Baiklah, seterusnya tanggungjawab kita sebagai pelajar untuk kita memenuhi impian ibu dan ayah. Ibu dan ayah manalah yang tak mau tengok anak dia berjaya. Betul tak? Betul tak? Dia sanggup bergadai nyawa, berkorban harta dan nyawa, harta benda untuk mendapatkan wang bagi menyara pelajaran kamu. Adakah kamu nak balas dengan kegagalan? Kamu nak balas dengan kegagalan atau kejayaan? Jadi, mulai hari ini berhijrah daripada sifat-sifat kamu yang malas tu, daripada sifat-sifat kamu yang negatif kepada yang lebih baik, kepada yang lebih positif. Baik, seterusnya tanggungjawab kamu kepada guru. Menunaikan tanggungjawab kamu kepada guru dengan menyiapkan kerja-kerja sekolah yang diberikan. Kamu hormat kepada guru kamu. Kamu beradab kepada guru-guru kamu. Walaupun kita lihat cikgu-cikgu layan kamu kadang-kadang tu buat macam kawan, tapi kamu masih tetap menjaga adab kamu dengan guru. Kamu murid, kamu jaga adab kamu dengan guru. Bercakap dengan baik, bercakap dengan lemah lembut, bercakaplah dengan penuh beradab. Baiklah, apakah hijrah yang perlu kita lakukan? Sudah tentulah daripada perkara-perkara yang mazmumah kepada perkara-perkara yang mahmudah. Seperti malas, berubahlah menjadi murid yang rajin. Murid yang tidak berdisiplin, ubahlah diri menjadi murid yang lebih berdisiplin. Menjaga masa, menjaga waktu. Kalaulah, dengar, kalau perjumpaan rumah sukan pukul 4.30, datanglah lebih awal ataupun datanglah tepat pada jam 4.30. Janganlah duk main pukul 5. Pukul 5.30, cikgu dah habis ambil kehadiran, kamu baru sampai. Masa tu penting. Kamu, kalau orang yang nak berjaya, dia kena jaga masa. Al-waqtu kas-saif, iza lam taqta'hu qata'aka. Masa itu seperti pedang. Kalau kamu tak potong dia, tak potong masa, masa akan potong kamu. Okey? Fal waqtu allazi madha la ya'ud wa idza qada la yu'awwad. Masa yang berlalu takkan berganti lagi. Takkan berganti. Tak boleh masa kemarin kamu nak undur balik mai hari ni. Dah tak boleh. Jadi kamu kalau sanggup berhijrah menjadi orang yang bertanggungjawab menjaga masa kamu, insya-Allah kamu akan jadi orang yang berjaya. Menjaga masa sangat penting. Menjaga masa sangat penting. Sama juga kita menjaga waktu solat. Jangan kita solat tunggu hujung-hujung waktu. Kerana apa? Kerana kita masyghul bil mahmul. Masyghul bil mahmul tu apa? Sibuk dengan handphone. Kita sibuk dengan handphone sampai kita lalai nak solat. Kalau kita tak tinggal solat, kita solat di hujung waktu. Elok kan macam tu?
Elokkan macam tu? Kita lebih utamakan telefon daripada ibadah kepada Allah. Suruhan mak ayah dah tak dipeduli. Sebab apa? Masyghul bil mahmul. Sibuk dengan telefon. Kalau hari raya kita nak mengeratkan silaturahim sesama saudara, tapi kita masyghul bil mahmul. Sibuk dengan telefon. Habis tu tak kenal sepupu sepapat, tak kenal atuk nenek sendiri. Itulah yang perlu kamu buat perubahan pada zaman viral sekarang ni. Zaman cyber, zaman gadget ni memang penuh cabaran. Jadi, Ustazah mengharapkan mulai hari ini kita tanamkan dari diri kita untuk berani berhijrah, berani untuk berubah daripada takut yang di bawah lebih ke atas, daripada takut yang buruk kepada takut yang lebih baik, lebih baik kepada yang lebih baik. Begitulah juga jika kita rasa kita kurang menghormati guru, berubahlah menjadi seorang murid yang bersopan santun, yang beradab, yang menghormati guru. Insya-Allah jika kamu menghormati guru, keberkatan ilmu kamu akan dapat. Cikgu semua akan redha. Cikgu semua akan redha insya-Allah. Jadi ilmu yang kamu dapat itu ilmu yang berkat. Tak pandai tak apa. Yang penting sahsiah kamu A++. Okey, tak guna kalau kita pandai tapi tak reti nak hormat mak ayah. Tak guna kita dapat hadiah setiap tahun naik majlis anugerah tapi kita tak tahu nak hormat guru kita sendiri. Jadi, beranikah sahut cabaran ustazah untuk berhijrah? Berhijrah daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik? Sanggup tak? Ataupun kamu nak setakat itu saja? Tak sangguplah ustazah. Saya ni jenis malu-malu ustazah. Cikgu suruh masuk pertandingan pun tak mau lah. Tak mau, malu lah, segan. Betul tak? Ada tak orang macam tu? Ada tak? Jadi, mulai hari ini, setiap ruang dan peluang yang datang kepada kamu, rebutlah. Rebutlah. Ubahlah diri kamu daripada malu-malu tak kena tempat tu kepada menjadi murid yang lebih berketerampilan. InsyaAllah ustazah doakan kamu semua dengan berkat hijrah, kamu sanggup berhijrah, kamu sanggup untuk mengetepikan perkara-perkara yang yang mengiringi hidup kamu tu. Rasa malas, lawanlah. Jihad. Kita ni, jihad yang paling besar bukan jihad kita pergi duduk berperang tu. Bukan. Kita jihad pergi duduk jadi askar tembak-tembak tu. Kan? Jihad yang terbesar ialah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Melawan godaan syaitan. Ustazah tahu semua kat sini baik-baik belaka. Cuma kita tak kuat nak lawan godaan syaitan. Tak payahlah pergi sekolah hari ni. Alah tu, pening kepala sikit je pun tak mau pergi sekolah dah. Betul? Tak payahlah buat kerja sekolah. Cikgu bukan nak marah pun. Jadi, tugas kamu sekarang jihad, lawan. Aku kena rajin. Aku kena buat kerja sekolah ni. Boleh berubah? Boleh berubah menjadi lebih baik? Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Rasyadah. Panjang lebar. Baik, boleh sahut cabaran Ustazah Rasyadah tadi? Insya-Allah. Betul. Anak-anak, kita perlu ingat betul. Nak meninggalkan satu sikap yang dah sebati dalam diri kita memang cukup susah. Cukup susah. Senang tak kita selalu duduk kat rumah tak pakai baju? Kan? Yang lelaki lah duduk dalam rumah selalu tak pakai baju. Hujan ke tak hujan ke? Kan? Tapi bila dia pergi overseas sejuk. Sejuk kat sana tak sama dengan sejuk waktu hujan kat sini. Senang tak nak pakai baju? Rasa susah juga. Sebab besok tak pakai baju. Susah kita nak meninggalkan akhlak kita, sikap kita yang dah sebati dalam diri kita. Tapi, namun walau bagaimanapun, kita kena tahu. Di sempena bulan Muharram ini,
setelah awak dengar cerita kisah hijrah Rasulullah tadi, kita tengok apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berani untuk berhijrah. Jadi untuk yang soalan yang terakhirnya, Ustazah ingin bertanya pada ahli panel kita yang seterusnya. Okey, apakah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya? Hamba-Nya yang berani untuk berhijrah. Dipersilakan. Baik. Okey, dengan masa yang sikit ni Ustazah nak simpulkanlah. Okey, kamu dengar dah Ustazah cakap ni? Okey, kalau tak mau dengar saya nak berhenti terus dah. Okey, kalau dengar start je lagi 2 minit je. Okey. Apa saja kebaikan yang kita buat, Allah Taala menjanjikan kita pengampunan. Dalam konteks hijrah, kalau kamu seorang pelajar sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ustazah Rosyadah, semuanya kita berkaitan dengan perangai buruk, akhlak buruk kita buang, kita ganti dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik, daripada sikap yang negatif kepada yang positif. Nah, daripada malas kepada rajin. Semua tu adalah hijrah, adalah jihad sebagaimana disebut oleh Ustazah Rosyadah. Jadi, perkara yang baik apabila kita tinggal perkara jahat, perkara maksiat, perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik, insya-Allah Allah Taala akan ampunkan dosa kita, seterusnya memberikan kita ganjaran pahala yang berganda-ganda, dan seterusnya insya-Allah kita akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Itulah pengakhiran yang sangat manis, sangat indah bagi kita sebagai seorang hamba Allah. Itu tujuan kita hidup kat dunia ni. Nah, tujuan kita dihidupkan kat dunia ni adalah untuk beribadah, buat baik. Melakukan sebaik mungkin apa yang diarahkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Solat 5 waktu jangan tinggal, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu yang kita buat, meninggalkan semua kelakuan yang tak baik. Mulut kita jahat sebab benda yang tak elok, kaki kita suka tendang-tendang kawan, tangan kita suka buat benda yang tak elok, dan macam-macam lagi yang kita buat kepada kawan-kawan, guru-guru, ibu bapa, sahabat-sahabat kita. Kita tinggalkanlah semua yang tak baik, insya-Allah Allah beri kita pahala dan kita akan menikmati syurga insya-Allah bersama-sama. Saya rasa itu saja. Okey, terima kasih Ustazah Mariatul. Okey, dapat sesuatu? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Okey, baik. Sebenarnya forum kita dah berada di penghujungnya. Sebenarnya ahli panel kita tak cukup lagi nak bercakap sebenarnya. Banyak lagi. Sebab sejarah ni memang cukup panjang lah. Kalau dalam 1 jam ni kita nak bercerita memang tidak cukup. Tak cukup. Okey? Baik. Ustazah nak sebelum kita tutup kita punya forum, ada 2 soalan. Nak soalan tak? Soalan kuis? Penaja bagi dekat Ustazah hadiah special sikit untuk 2 soalan terakhir ini. Special. Tapi soalan dia pun agak special sikit lah. Okey, bersedia? Bersedia? Okey. Ready? Baik, apakah peranan awak sebagai seorang pelajar dalam pelajar apa dia? Saya tak habis lagi soalan. Okey, apakah peranan seorang pelajar dalam apa nak kata? Nak bagi payah. Okey, peranan awak sebagai seorang pelajar dalam konteks hijrah.
yang kita bincang pada hari ini? Satu pun boleh. Kita dengar dulu. Kalau bagi satu tu cukup power, kita terus betul je. Siapa? Ulwan. Oh, Ulwan lagi. Mana? Ubah macam. Lebih baik dan Boleh. berubah. Jadi lebih baik dan lebih baik daripada sifat yang buruk daripada buruk. Tak tahu macam mengubah masa depan kita. Okey? Boleh, Ustazah? Gagap. Sifat apa? Saya lebih baik macam rajin, disiplin. Okey, tepat. Dari sifat Mahmudah ke dari Mazmumah ke Mahmudah. Terbalik dah Ustazah pun. Okey, tahniah Ulwan. Cubaan kedua nampaknya berjaya. Okey, seterusnya soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Sebutkan satu pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang sanggup berhijrah. Memang. Pahala apa? Berganda-ganda. Boleh? Boleh berganda-ganda? Tak boleh. Ahli panel kata tak boleh. Tak lengkap dan tak tepat lah. Siapa? Ada nampak yang kat tangan ke? Okey, bagi kerjasama ya, ada 5 minit lagi. Manusia yang dapat melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, tepat ke? Tak tepat. Yang tu payah sangat kau soalan. Soalan kebat Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Kalau tak ada siapa yang boleh jawab, kita tukar pada soalan lain. Satu pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang sanggup berhijrah. Ni abang ni, yang cepat jangan kat tangan. Yang pengawas SPBT. Pahala untuk ke syurga. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga jawapan yang tepat. Okey. Baik. Okey, bertenang. Baik, Ustazah ucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak yang berjaya menjawab kuis spontan dari pihak kami. Jadi sebenarnya semua orang tahu sebenarnya. Mungkin soalan spontan ni dia gabra sikit lah. Okey. Baik, jadi kita dah sampai. Kita dah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ahli panel kita dapat semat di jiwa. Okey. Kita mengambil ibrah dari mengambil pengajaran dari apa yang disampaikan oleh ahli panel kita. Jadi Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.